أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penuntut sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan lagi untuk kita terus menghembuskan nafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alhamdulillah. Sidang penuntut sekalian, sedar tak sedar kita sudah pun berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita melepasi garisan penamat Ramadan pada tahun ini dengan satu kejayaan dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa kita yang lalu. Alhamdulillah sidang penuntut sekalian, dan insya-Allah pada esok hari kita akan menyambut satu Syawal, iaitu hari raya Aidilfitri. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, mungkin juga ada yang rasa sedih tidak dapat pulang ke kampung. Ayuh sama-sama kita raikan Syawal ini dengan penuh kegembiraan dan juga dengan kemeriahan insya-Allah. Jadi sidang penuntut sekalian, sebelumnya kita nak meneruskan perbincangan kita pada pagi ini, ayuh sama-sama kita saksikan sejenak statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia sehingga semalam 11 Mei 2021 terdapat sebanyak 3,973 kes baharu dan 3,968 daripadanya merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan di Malaysia sehingga ke hari ini adalah sebanyak 38,499 kes. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian baharu iaitu sebanyak 22 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia sebanyak 1,722 kes, dan Selangor masih lagi menjadi salah satu negeri yang paling tertinggi dicatatkan penularan kes COVID-19 ini. Jadi ayuh sama-sama kita terus patuhi SOP, prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita semua akan dapat memutuskan rantaian penularan wabak ini di Malaysia khususnya, seterusnya di seluruh dunia insya-Allah. Sidang penuntut sekalian, alhamdulillah pada pagi ini di dalam edisi 12 Mei 2021 bersamaan 30 Ramadan 1442 Hijriah, hari Rabu, dan sudah semestinya pada hari ini kebanyakan daripada kita sedang membuat persiapan untuk meraihkan dan juga menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pastikan di dalam kita nak pergi keluar membeli barang-barangan untuk persediaan kita, terus patuhi SOP. Pastikan bila mana keluar kita memakai pelitup muka, pastikan kita sentiasa mencuci tangan, dan penjarakan sosial kita patuhi insya-Allah. Sidang penuntut sekalian, pada pagi ini dengan semangat kita ingin menyambut Syawal yang bakal tiba, kita akan membincangkan topik berkaitan dengan diambang Syawal dan sunnah bertakbir. Apakah di antara amalan-amalan sunnah yang kita sangat-sangat digalakkan dan dianjurkan untuk kita amalkan di mana kita ingin menyambut Syawal pada tahun ini insya-Allah. Dan juga bagi menjawab persoalan-persoalan daripada sidang penuntut sekalian, bersama dengan kita Kakanda saya, juga digelar dengan panggilan Cak,
iaitu seorang ustaz yang handsome. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Rozi Rejab kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ni? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, seperti biasa sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi talian Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Nampak gambar poster saya dengan yang berbahagia Ustaz Rozi kita, boleh bertanyakan soalan anda di ruangan komen di bawah gambar poster tersebut, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, kita sudah pun berada di pengakhiran Ramadan. Sebelum mana kita nak menyambut kegembiraan menyambut Syawal Ustaz. Nak bertanya sikit Ustaz. Apakah di antara amalan para sahabat dan juga Nabi sendiri sewaktu mana berada di hari terakhir Ramadan ini Ustaz? Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini 30 hari bulan Syawal. Ramadan tak? Itu dia saja nak tengok. Nak trigger. Sebab belum lagi habisnya Ramadan, kawan-kawan kita penuh dah dengan WhatsApp, FB dan sebagainya, Instagram, Telegram berkilo-kilogram. Ucapkan selamat hari raya. Saya tak jawab. Kenapa saya tak jawab? Kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diikuti oleh ahli keluarga, para sahabat baginda, salafun as-salih wa imma ulama khalaf radhiyallahu taala anhum ajma'in, ialah mengkhususkan segala amal perbuatan bagi meraihkan perpisahan atau disebut al-wida' atau wada' dengan Ramadan. Maka tak ada ucapan-ucapan, ada ramai yang hantar, saya senyap ya. Senyap. Paling-paling sangat, kadang kita tak jawab, masyarakat dia tak faham. Kita pun jawab sama-sama. Kerana bayangkan, kita belum selesai lagi bermadu kasih dengan Ramadan. Belum selesai. Bahkan kalaulah sekarang ini kurang lebih jam 6.37 pagi, maka kita punya kurang lebih setengah hari lagi dengan Ramadan. Sebelum ghurubus syams, sunset. Before sunset. Matahari belum terbenam, fajar baru naik kejap ya tadi. 5:51 hari ini ya. Bagi Kuala Lumpur dan kawasan sewaktu dengannya. Okey. Jadi hari inilah para salafun salih mengikuti sunnah Nabi dan apa yang dibuat oleh keluarga dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, begitu juga ulama khalaf ya. Mereka tak sibuk dengan urusan dunia hari ini. Mereka sibuk zikrullah, mereka masih lagi beriktikaf di masjid. Hari ini beriktikaf di masjid dan mereka tidak tinggalkan tempat mereka duduk itu sehingga tulu'ul syams, sehingga terbit matahari, syuruk. Tak tinggalkan. Mereka akan duduk berzikir dan menangis ya, kerana apa? Andai inilah Ramadan terakhir kami. Jadi hari ini para sahabat mengikuti anbiya mursalin. Dulu-dulu pun para nabi puasa juga ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tunjuk hari ini baginda baca Quran. Siang hari ya. Malam tadi memang dipenuhi dengan ibadah qiyam. Habis malam tadi. Dah selesai dah. Dengan tangisannya, dengan hibahnya ya. Dan mereka tak berhenti hari ini buat solat sunat. Sehingga bila ghurubus syams. Sampailah terbenam matahari. Tipu kok ustaz, yang ada urusan akan keluar buat urusan. Tapi di bibir-bibir mereka tak berhenti. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, kabulkan, terimalah ya Allah ya apa yang kami telah buat ni, minna, daripada kami. Siyamana wa qiyamana wa a'malana. Segala-galanya yang kita buat ini ya. Innaka antas sami'ul alim, Engkau Maha mendengar rintihan kami. Kami sedih ya Allah Ramadan meninggalkan kami. Al-alim, Engkau Maha tahu akan perasaan kami. Jadi habiskan Ramadan ini dengan memberikan perhatian penuh kepada ibadah. Kerana apa? Ibadah itu ada khusus, ada umum. Sekarang ni kita buat ibadah. Penonton yang sedang lihat, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedang buat ibadah. Dan mereka yang share sekarang ni, ambil handphone, ya, like, komen, share yang elok. Share semua grup share. Grup family, grup taman, grup mengeteh, grup segalanya. Share ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan inilah yang dikatakan seperti menyimpulkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ingat ya, ayyamuhu afdalul ayyam. Sebaik-baik hari dalam Ramadan tak akan sama dengan hari lain. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu adalah permulaan mukadimah daripada Lembaga Ustaz kita mengatakan kepada kita bahawa sebenarnya semakin kita menghampiri dengan garisan penamat, kita harus melakukan pecutan yang lebih laju. Jangan kita menjadi seperti Arnab, terlalu terselesa, akhirnya dikalahkan oleh sang kura-kura. InsyaAllah sidang betul sekalian. Ayuh sama-sama kita nak raikan persoalan yang pertama daripada sahabat penonton kita melalui Facebook kita. Ustaz boleh? Boleh, silakan. InsyaAllah daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika di ambang Syawal, kita disunatkan untuk menyambut dan meraikannya dengan memperbanyakkan takbir. Adakah takbir raya itu bermula apabila masuk sahaja waktu solat maghrib pada 1 Syawal? Dan soalan keduanya, adakah sepanjang jalan ke masjid atau surau disunatkan untuk bertakbir? Apakah boleh kita bertakbir ketika sedang memandu atau sedang bertugas bagi mereka yang bekerja? Apakah ada adab bertakbir yang perlu dijaga agar ianya mengikuti sunnah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dua soalan yang menarik berkaitan dengan sunnah bertakbir ni Ustaz. Silakan. Baik. Nur Dahlia Biru. Ada biru tu yang unik tu. Rumah biru juga. Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim, Ya Allah. Yang pertama, maksudnya dia tanya bila mula bertakbir. Baik. Sekarang ni soalan menjurus kepada takbir Aidul Fitr. Aidul Fitr. Ya. Kita sekarang bahasa Melayu sebut Aidu kan. Bahasa Arab sebut Aidun, Aidul Fitr. Hari raya kembali kepada fitrah kita, ya. Dan fitrah itu juga hari itu kita berbuka. Hari itu sunat kita buat macam mana? Pergi masjid dulu ke buka dulu? Makan dulu. Makan dulu. Dia beda dengan Aidul Adha, ya. Baik, pertama, apabila dikata takbir Aidul Fitr, takbir hari raya, takbiratul Aid, takbir hari raya Aidul Fitri atau Aidil Fitri atau hari raya puasa, para ulama telah sepakat secara keseluruhannya. Bermulanya waktu takbir itu ialah apabila ghurubus syamsi ataupun sunset, terbenamnya matahari pada 30 hari bulan Ramadan, artinya masuknya 1 Syawal, masuk maghrib 1 Syawal hingga ada hingga dia. Okay. Hingga imam mengangkat takbiratul ihram bagi salat hari raya Aidul Fitri di sesuatu tempat tersebut. Ini disebut sebagai takbir mursal. Takbir mursal. Ya. Boleh rujuklah macam-macam kitab, antaranya oleh kerana kami mengaji pondok ni, antaranya ialah kitab Sabilul Muhtadin, kan, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahmatullah alaih wa quddisa sirruhu syarif, ya. Itulah yang dia sebut, dan dia sebut juga berkenaan dengan takbir-takbir yang diceritakan berkenaan dengan hari raya yang lain. Tapi kita fokus Aidul Fitri dulu. Wallahu alam. 1. 2. Bila dia bertanya tentang boleh tak kita nak takbir tu ada adab dia, kita bekerja, kita berjalan, dia di mana-mana. Kecuali tempat yang diharamkan menyebut nama-nama Allah yang Maha Mulia, seperti tempat-tempat yang keji. Bukan keji itu keji macam mana? Tempat kita buang najis, kan? Tempat kita buang najis, tandas dan sebagainya. Bila nak takbir terbenam matahari itu, ya, boleh nak takbir. Terbenam matahari, ya. Memang muazzin dia akan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kan. Habis azan tu dia boleh takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walaupun ada macam-macam matan takbir, itulah yang paling masyhurnya. Kita boleh ajar matan yang lain, nanti tak kira orang bening. Ambil hak mana tahu dulu sudah. Mudah, nah. Dia sedang buat ketupat malam tu, takbir. Dia sedang masak lemang malam tu, takbir. Dia sedang malam tu buat kuih semperit, takbir.
Ya, malam tu ya dia lari-lari, anak-anak lari depan rumah, main seronok menyambut Eid ya dan sebagainya. Takbir, himpun ahli keluarga, takbir. Lepas solat takbir, lepas solat sunat takbir. Ada amalan dia orang buat rumah ke rumah takbir. Bagus, tapi jangan sampai ganggu tuan rumah, jangan ganggu jiran dan sebagainya. Mendapat satu persetujuan bersama rakyat. Orang kampung kata, malam ni kita tak mati dong. Sebab apa? Malam ni antara malam yang Allah kabulkan doa hamba-hambanya, ya, malam mustajab doa. Maka takbir. Bila? Sampai imam kata as-salatu jami'ah, atau salatul Eid. Lepas tu nak takbir seorang-seorang takbirlah. Imam sebut Allahu Akbar. Bis. Allah. Okey, faham lah? Masya-Allah. Ni bawa kereta balik kampung takbir. Abang-abang polis kita, abang-abang tentera, JPAM kita, rela dan sebagainya, yang frontliner yang nak kerja di hospital sebagainya. Bagus kalau dah hospital tu takbir. Mana tahu dengan sebab barakah takbir itu Allah hindarkan daripada COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Itulah di antara rahsia takbir dan juga waktu kita dianjurkan untuk bertakbir. Jadi saudara sekalian, pastikan kita bukan hanya bertakbir sesudah selesai solat fardu, tetapi sepanjang masa sehingga mana sebelum imam mengangkat takbiratul ihram untuk solat sunat hari raya, kita penuhkan hari kita ataupun masa kita dengan bertakbir raya, insya-Allah. Jadi Ustaz, jom sama-sama kita narikkan soal persoalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada Puan Zaliha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya yang pertama, mengapakah takbir raya tidak dilaungkan pada 1 bulan Syawal penuh, dan apakah hukumnya jika kita memasang kaset? Yang keduanya, mengapakah bila saja takbir dilaungkan hati ini akan menjadi sayup? Mohon pencerahan dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih dari Kampung Setangi, Johor Bahru. Dan bertambah sayu tu sebenarnya Ustaz, sebab tahun ni tidak dapat meraihkan kepulangan anak mungkin ke desa sebagainya. Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Mengapa takbir hari raya tu dia tak buat satu bulan penuh? Satu bulan penuh. Allahu Akbar. Saya tersentuh, rasa seronok sebab apa? Kita selalu beginilah. Kita para mubaligh ni, da'i ke, ustaz ke. Kita ni bukan mufti, kita bukan qadi, kita bukan hakim syar'i dah. Kita ni lay person. Kita orang yang buat kerja, kalau nak sebut dalam bahasa Inggeris, quote and quote, kita ni we are preachers. Kita ni orang yang ajak orang jadi baik. Kita kena tunjuk kita baguslah. Bukan tunjuk dengan manusia, tunjuk dengan Allah. In event orang tengok, tak apa. Tapi dalam masa tu saya perasan satu benda, kerja kita belum selesai lagi, Da'i Luqman. Sebab apa? Kita terima soalan-soalan. Kadang-kadang orang kata, macam tu pun tanya. Tak boleh. Tak boleh sebut macam tu, tak boleh. Sebab ada orang dah sampai ilmu dia, ada seorang belum lagi sampai. Ada orang sedang belajar, ya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa bukan 1 bulan penuh? Kerana hari raya hari itu saja. Hari itu saja. Hari yang diharamkan oleh Allah. Allah kata tak boleh puasa hari ini. Wahai Rasulku, ini syariat, bagi tahu seluruh umat engkau, hamba aku, termasuk dengan kau sekali. 1 Syawal, tahun bila pun tak kira 1 Syawal. Tak boleh. Tak boleh puasa. Kita kadang-kadang kalender Islam tu tertukar dengan kalender Masihi. Hijrah dengan Masihi tertukar. Raya apa bulan? Ramai jemaah lawat. Raya 13 Ustaz. Saya kata tak betul. Ustaz ni kalender ni kan. Tak, saya kata raya 1 Syawal. Oh, pegang dia. Betul. Ustaz lawyer buruk dah, tak buruk lawyer mana ada yang buruk, yang bagus-bagus semua kan. Tapi kita selalu ingat puasa sebulan, raya 1 hari. Sebulan daripada ingat gitu. Oh, itu. Bukan gitu. 1 hari je. Hari tu je Aidul Fitr. Esok tu boleh puasa dah. Artinya apa? Bila dah boleh puasa artinya apa? Habislah. Tapi tak boleh kan nak sambut? Boleh. Tak ada salahnya. Maka berdasarkan kepada hukum hakam yang jadi syariat kita, itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara logikanya hari itu saja Aidul Fitr, hari lain tu nak turut sambut semua. Hari kedua boleh puasa dah. Situn min Syawal. Boleh dah nak puasa 6 ya. Maka hari itulah saja.
Masyarakat kita kena kita ubah ni. Aidul Fitr hari itu saja. Ya. Hari yang kedua, ketiga nak sama-sama tumpang, nak tumpang hari yang pertama. Tak ada salahnya, silakan. Harus yajuz. Yang kedua, kenapa hati jadi sayu? Hati jadi sayu ni sebab apa? Nombor satu, sebab irama takbir tu. Oh, saya irama Ustaz. Sebab tu Dain Luqman dia kata tadi pasal PKP tak boleh balik. Bukan tak boleh balik ke boleh balik, selalu akan sayu juga. Tapi orang-orang kita yang buat bagi dia sayu, takbir yang meleleh habis segala, air mata, air hidung lah semua keluar kan. Air liur sebab lapar. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW hari itu hari kemenangan. Hari kemenangan. Kita menang lah itu. Menang dengan ujian 30 hari. Semua menang ni. Abang kameraman kita menang, penerbit kita menang, semua menang. Nah, tapi jawapan ni dia akan jadi panjang lagi. Saya rasa nak serah dululah pada Da'i Luqman. InsyaAllah. Jadi betul sekalian nak tahu tak apakah rahsia di sebalik kenapa sayunya takbir raya bila mana kita mendengar? Nak tahu? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Kita berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam 30 Ramadan 1442 Hijriah melalui ataupun menerusi rancangan Bual Bicara Agama Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membincangkan tajuk berkaitan dengan diambang Syawal dan sunnah bertakbir. Jadi sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, sebenarnya sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat, kita masih lagi ada berhutang satu soalan dengan Ibu Zaliha kita. Jadi soalan berkaitan dengan kenapa kita kadang-kadang ni merasa sayu bila mana mendengar takbir raya ni Ustaz. Kadang-kadang salah satu sebabnya tadi Ustaz dah kongsikan, disebabkan oleh intonasi ataupun lagu takbir itu sendiri. Adakah rahsia lain Ustaz? Ada. Rahsia lain apabila orang tu bila dia takbir raya, satu dia rasa menang, dia akan takbir. Selalunya maqam jiharkah dipilih. Maqam jiharkah, bukan jerekah, jiharkah. Okey. Macam mana maqam jiharkah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu cara di Malaysia, tak ada lagi leweh lagi pada. Leweh. Lagi. Orang Arab dia jiharkah juga, tapi jiharkah bawa kepada semangat menang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beza tak? Dia ada lain intonasi dia. Lain. Dan tu dia pun tinggi. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu dia salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ramai-ramai takbir. Beza tak? Beza Ustaz. Semangat lain. Semangat lain. Dia buat takbir PKP. Takbir PKP 3.0. Meleleh. Benda rayak mata. Rasakan kemenangan pada hari itu. Tak juga dilarang untuk rasa kesedihan. Ramadan dah habis. Tak boleh jumpa mak. Tidak. Jadi perasaan tu ada. Kemudian kan, sirah. Sirah ni apa benda sirah? Sirah ni ialah lafaz takbir tu, matan dia. Tadi saya kata tak mau sebut kan. Tapi saya terlintas balik ilham tadi. Minta maaf penerbit dan semua. Elok juga kita share matan-matan tu sirah yang lain.
Imam Baihaqi dia bawa satu riwayat dalam Sunan Kubra, Imam Baihaqi radhiyallahu taala an, matan dia begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Ada. Kenapa dia kata ala ma hadana? Atas apa hidayah yang telah beri kepada kami? Asbab daripada Al-Quranul Karim ayat 185 suratul Baqarah. Tentang penurunan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Ani ala ma hadana. Ada lagi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala ma aulana. Mai mana pula main perkataan syukur tu? Wa la'allakum tashkurun. Ayat 185 suratul Baqarah. Baik, semua matan ini sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Jadi itulah di antara rahsia sebenarnya Ustaz. Sebab kita kebiasaan sudah dengan satu jenis sirah tersebut. Saja. Jadi lepas ni kalau tiba-tiba terdengar sirah yang lain tu jangan pula kita merasakan pelik. Sebab seperti mana kata Ustaz juga, ia disabitkan ataupun sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak raih pemanggil di talian pada saat sekarang ini. Assalamualaikum. Tuan Haji Ismail kita, apa khabar? Dai Ustaz dan warga kerja TV3, TV9, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Muazzam Batin. Selamat Hari Raya. Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail. Saya Ustaz. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah, Dai sihat. Alhamdulillah sihat. Okay. Silakan Tuan Ismail. Silakan Tuan Ismail soalan begini. Bagaimanakah tata cara yang dilakukan di ambang syawal dan sunnah bertakbir yang sebenar-benarnya seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat baginda? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail Mat Isa kita di atas soalan berkaitan dengan apakah sebenarnya di antara amalan dan juga sunnah bertakbir yang dianjurkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ustaz, silakan. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Bagus soalan Tuan Haji Ismail ni. Soalan dia ringkas tapi padat. Ya. Dia kata tata cara di ambang syawal ni seperti apa yang Rasul, sahabat, keluarga, tabi'ut tabi'in, salaf, khalaf buat. Yang pertama, apabila terbenam saja mentari, mereka membaca doa masuknya bulan yang baru, lihat anak bulan. Okey, satu. Yang kedua, mereka bertakbir beramai-ramai. Seorang takbir pakai ikut, seorang pakai ikut, seorang pakai ikut. Takbir sendirian-sendirian, mufrad pun ada. Ya. Yang ketiga, mereka saling mengucap taqabbalallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, hak dengar tu dia akan jawab balik, minna wa minkum taqabbal ya karim. Kan? Nak ubah alter sikit ucapan tu boleh tak? Boleh. Tak ada masalah apa, tak jadi bid'ah pun, tak ada masalah. Doa lah. Takbir doa. 3. Okey, doa. Yang keempat, mereka pada malam itu ya tidak tidur. Tak tidur balik. Dah malam 30 tak tidur. Malam tu pun tak tidur juga. Membesarkan Allah. Apa dalil? Suratul Baqarah ayat 185, muka surat 24. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 24 atau 28 nanti saya mak balik ya. Walitukabbirullaah. Tu, untuk kamu benar-benar membesarkan Allah. Sebab apa? Ala ma hadakum. Atas segala hidayah Allah bagi kat kamu. Hidayah Al-Quran tadi tu. Sebelum ayat tu, ayat berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu sempurna dulu tempoh puasa tu. Ayyam ma'dudat ayat 184. Walitukmilul iddah. Cukup dah. Macam mana cukup? Nampak anak bulan Syawal atau secara hisab cukup dah. Tak ke mana ada 31 hari bulan, tak ada 30. Tak ada Ustaz. Kemudian
Mereka hidupkan dengan apa? Baca Quran, qiyamul lail, menangis, bersyukur banyak-banyak bersyukur. Baik siang hari. Siang hari. Mereka pulang ke rumah, bukan tak pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Maka mereka mandi sunat hari raya. Sunat hari raya. Mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni orang tanya pula, Ustaz, tunggu terbit matahari ke tak? Macam-macam soalan. Nak bagi susah tu Ustaz jawab. Boleh kot mana pun. Boleh kot mana pun, tak ada masalah. Niat je saja aku mandi sunat hari raya fitrah atau Aidil Fitri kerana Allah Taala. Dia lintasan je. Habis selesai, macam mana mandi sunat? Macam mandi wajib juga tapi sunat. Meratakan air semua. Meratakan air semua apa semualah sampai semua. Habis mereka akan menjamah dahulu sedikit makanan. Sebelum mereka pergi. Antaranya mereka ambil tamarat, beberapa butiran tamar. Okey? Lepas tu mereka pakai baju yang cantik-cantik. Bukan baru, cantik. Cantik. Cantik tu maksudnya macam mana? Indah, elok, lendik, iron apa semua. Lama pun tak apa. Lama tak apa. Itu sunnah Nabi SAW. Dan mereka berarak ke masjid. Berarak ke masjid. Bahkan dalam beberapa riwayat mereka takbir ramai-ramai sambil berjalan. Rasul pegang tongkat sambil angkat tongkat, jalan pegang tongkat, angkat tongkat. Mereka tak solat di dalam masjid. Mereka solat di dataran lapangan. Okey. Kemudian mereka pun antaranya masjid Al-Ghamamah, ada satu masjid Al-Ghamamah tu ialah masjid yang ketika Nabi sedang khutbah Eid, awan turun kerana waktu tu agak panas sikit lah. Awan turun bagi naungan kepada orang mukmin, orang muslim waktu tu. Kemudian semua pakat pergi sembahyang. Pakat pergi sembahyang. Kanak-kanak, dewasa apa semua. Walaupun wanita itu dalam keadaan haid, nifas dan sebagainya, dia boleh berjalan, dia dibawa pergi untuk dengar khutbatul Eid. Tu dia khutbah Eid, khutbatain tu, dua khutbah tu, dia pergi suruh dengar khutbah tu. Dia pergi jalan lain, balik jalan lain. Hari itu mereka akan banyak bagi sedekah, bagi hadiah, sedekah. Hari ini orang sebut duit raya. Sebab itu saya secara ilmiahnya, secara ilmunya dan akademiknya tidak bersetuju kalau orang kata duit raya itu adat, kan? Duit raya adalah ibadat. Sikit banyak terpulang pada orang nak bagi. Ya? Kerana hari itu hari mengembirakan orang. Ada orang dia kata macam bagi angpau ikut orang lain. Tak. Ikut Nabi SAW. Hari memberi macam-macam, manisan dan sebagainya. Nabi hari itu ada tamar dalam jubah, ambil bagi kepada anak-anak seronok. Hari gembira. Kan? Orang datang rumah kita dah jadi satu sekarang jadi satu budaya lah. Dia datang, dia nak seronok, kan? Kita bagi makan, bagi minum, bagi anak-anak tu satu benda yang dia seronok gembira. Wallahu ta'ala alam. Panjang lagi nak jawab ni. Betul, tapi cukuplah takat tu. Sekali kita sambung lagi Ustaz dah, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, itulah di antara perkara-perkara yang kita disunatkan untuk lakukan apabila terbenam sahaja matahari di dalam 30 Ramadan dan timbullah ataupun masuklah hari kita di dalam satu Syawal yang dianjurkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Ismail kita. Jadi jom sama-sama kita beralih ke persoalan yang berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama membahagikan takbir raya kepada dua jenis iaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. Bolehkah Ustaz huraikan jenis-jenis takbir tersebut secara ringkas? Mohon pandangan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Ini satu soalan yang menarik Ustaz. Sebab kebanyakan kita mungkin tak tahu berkaitan dengan perkara ini Ustaz. Silakan. Ya. Bagus. Soalan Kak Sahziatul Siddiq, soalan yang ke-6. Dia kira dia advance lah ni. Kak Saja ni dia advance. Dia maksud dia pernah dengar jenis takbir, ada takbir hari raya ni lah. Ada disebut takbir mursal. Lagi satu takbir muqayyad. Okey. Takbir hari raya ni dia bagi pada dua jenis ni. Takbir mursal ni juga disebut sebagai takbir mutlaq. Takbir yang mutlaq. Apa maksud takbir yang mutlaq? Artinya pelaksanaannya tak terikat dengan waktu solat. Dia tak terikat dengan waktu solat. Nak takbir waktu bila pun tak apa. Tenggelam matahari hari raya Aidul Adha atau tenggelam matahari hari raya Aidul Adha pula Aidul Fitri. Advance sungguh happy raya Aidul Adha dah. Bukan apa duk teringat haji. Dalam hati ni kan orang duk tanya Ustaz boleh pergi haji tak? Alah saya bukan tahu, saya kata. Yang Maha tahu Allah Taala. Kan kita tanya yang berhormat menteri pun nak bagi jawapan pun kita tak tahu. Kita doalah dapat buat haji. Okey. Jadi terbenam matahari 30
30 Ramadan masuk saja maghrib 1 Syawal, maka takbirlah. Ataupun masuknya malam 10 Zulhijjah bagi Aidul Adha, ya, maka takbirlah. Tak terikat dengan waktu solat. Maka para ulama mengatakan takbir mursal hari Aidul Fitri lebih berat berbanding Aidul Adha. Ini yang kami mengaji lah. Yang kami mengaji. Bila saya pernah tanya Tuan Guru, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pokok Senang. Ingatlah. Antara dua takbir hari raya ni, mana pula paling afdal? Dia kata paling afdal ialah takbir mursal untuk Aidul Fitri lebih afdal berbanding takbir mursal Aidul Adha. Sebab apa? Dalil itu jelas. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Clear. Okay. Untuk kamu besarkan Allah atas segala bentuk petunjuk yang Allah bagi. Itulah dimulakan dengan Al-Quran. Yang kedua, soalan Kak Sazatul Siddiq tadi, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini, nama muqayyad ini sebab dia terikat. Dia terikat dengan apa? Terikat dengan pelaksanaan salat-salat yang disebut maktubah. Salat fardu lah, maktubah tu. Kitab mawquta, Quran sebut kan, pada waktu yang telah ditetapkan. Okey. Maka itu fardu yang 5. Bermula pada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. 17 rakaat sehari semalam. Maka untuk masuk Aidul Adha, kita sunat takbir muqayyad pada setiap kali solat fardu. Faham no? Kak Sazatul Siddiq mudah-mudahan dapat faham ya. Dan tidak disunatkan pada malam hari raya Aidul Fitri berkenaan dengan takbir-takbir muqayyad ni, dia boleh buat bila-bila masa ya. Boleh buat bila-bila masa, tak ada masalah ya. Melainkan takbir mursal sahaja. Maka ia lebih ditekankan untuk Aidul Fitri sebab kita fokus kita ni Aidul Fitri. Inilah yang datang daripada segala dalil, antaranya yang dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin, dan juga Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir, baginda itu sentiasa bertakbir, selalu-selalulah kami dengar bila orang tanya kan, min yaumi Arafah, daripada hari Arafah itu, salat al-ghadah, iaitu salat ghadah ni ialah salat subuh ya, wa yaqta'uha, dan baginda berhenti sat. Kemudian baginda takbir pula salat al-asr, masuk waktu salat asar takbir pula ya. Kemudian akhir ayyam at-tashriq, hingga habis as-sa' hari tashriq. Jadi kalau hadis ni orang tanya sahih tak? Menurut disiplin daripada Imam Hakim, sanad ini sahih. Ini kita pegang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itu adalah di antara perbezaan di antara takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Jadi sidang putus sekalian, mudah-mudahan kita semua selepas ini dapat mengamalkan dengan takbir raya sejurus selepas terbenamnya matahari pada hari ini. Maksud dia, waktu berbuka puasa tu kita dah boleh memulakan untuk bertakbir hari raya, seperti mana juga kata Ustaz dan juga para ulama mengatakan bahawa takbir yang lebih diberatkan untuk kita beramal adalah takbir hari raya Aidul Fitri tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raih pemanggil yang berikutnya, Ustaz, iaitu Tuan Abdullah Osman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Tuan Abdullah? Baik Tuan. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pagi ini. Ada 2 soalan lah. Ya. Pertama sekali, kita kan masa PKP ni, SOP ni, kita tidak boleh semayang di masjid dan surau. Ya, betul. Jadi boleh tak kita buat semayang sunat Aidil Fitri ni di rumah? Ya, jadi apa-apa syarat-syaratnya kalau kita buat di rumah? Adakah kita kena berkhutbah dan sebagainya? Okay. Dan lagi satu ialah tentang kita sebenarnya bila takbir tu kita meraihkan kemenangan. Mengapa kita mendayu-dayu, merayu-rayu dalam takbir kita tu? Sepatutnya kita bersemangat cara kita bertakbir tu. Minta pencerahan. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Abdullah kita. 2 soalan cukup berkualiti. Yang pertama berkaitan dengan pengamalan solat raya di rumah. Kadang-kadang Ustaz, kalau kita tengok yang tahun lepas lah, ini pertama kali solat raya di rumah tahun lepas, di mana ada yang pegang pedang dan sebagainya tu kan. Jadi kita nak tahu juga Ustaz, di antara cara-cara solat raya yang kita nak amalkan di rumah, dan soalan yang kedua itu berkaitan dengan takbir raya, kenapa kita mengamalkan dengan takbir raya yang mendayu-dayu ni Ustaz. Silakan.
Terima kasih Tuan Abdullah Uthman. Soalan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Boleh tak semayang di rumah untuk Aidul Adha, salat Aidul Adha ataupun Aidul Fitr? Jawapan dia yajuz. Boleh. Boleh. Mubah. Boleh. Ya, harus. Tak apa, nak semayang di rumah, semayang. Dia tidak perlu didirikan di masjid jami', masjid yang waliul amri, pemerintah, sultan, isytihar, masjid ni masjid jami' untuk buat Jumaat. Tak semestinya. Syarat-syarat yang lain, tempat solat tersebut mesti suci, bersih daripada sebarang bentuk jenis najis. Kena bersih. Bersih. Wa imma mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah, semua bagi bersih elok, suci elok. Maka lapiklah, mop balik elok dah nak semayang ni. Kan, ustaz kami dah semayang luar rumah, boleh tak? Boleh. Boleh luar rumah. Ustaz kami nak semayang jemaah di lorong taman. Yang tu kena tanya MKN. Tu saya tak boleh bagi jawapan. Tu bukan bidang saya. Ya. Kalau MKN kata boleh dengan jarak 1.5 meter, boleh ya? Boleh. Kata boleh, tak boleh lah. Yang tu saya reserve dulu. Saya tawakuf yang tu. Ustaz kami nak semayang di gazebo. Semayang? Kalau kami nak semayang dalam kolam renang, semayang. Kami keringan kolam tu nak turun semayang. Bukan netizen ni. Zat lagi dia macam-macam dia buat. Kita kena fikir 100 tiang daripada dia. Tu. Kemudian lepas tu adalah imam dan nama jemaah. Salat ini boleh buat seorang-seorang, boleh buat ramai-ramai. Dan kalau bujang jemaah dia, siapa dia? Tak ada siapa, seorang-seorang. Maka siapa sembahyang jamaah, sunat pula padanya ada khutbatain. Dua khutbah. Okey. Imam seperti biasa. Dan imam ni kena mengajilah. Mengaji macam mana solat hari raya. Menurut pelaksanaan berdasarkan kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengikut qaul yang masyhur yang kita duk buat di Malaysia ni, tak rasa pelik orang Malaysia. Ya. Maka mereka pada rakaat yang pertama, saja aku semayang hari raya Aidul Fitr 2 rakaat kerana aku jadi imam kerana Allah Taala. Hak jadi imam. Hak jadi makmum kerana Allah Taala. Allahu akbar, takbiratul ihram. Okey, habis. Kemudian dia sunat takbir yang diselang-seli dengan tasbih, iaitu 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Betul tak ni? Betul Ustaz. Biasa buat kan? Biasa Ustaz. Itu lepas. Sebab jadi imam. Jadi imam. Lepas doa iftitah habis Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Takbir Allahu akbar. Angkat tangan lah. Tak angkat pun tak apa. Hak ni sunatnya. Hak ni angkat ni sunat. Tak payah sampai nak letak pembaris bagi sama ngacupin telinga apa tak payah. Ya bagi betul elok kan. Allahu akbar. Dan jangan kelang-kelibut. Saya pesan diri saya sendiri dan saya pesan semua yang jadi imam ni, yang jadi imam, terutama imam masjid. Dia kelang-kelibut lah. Nak pergi mana awak tahu? Pada hari raya kampung tu ya bukan boleh rentah negeri, rentah daerah pun. Jamuan lepas tu Ustaz. Dia kalau tu saya cukup geram jenis ni. Ni bahasa orang utara, geram bukan geram apa, bahasa-bahasa dia kan. Allahu akbar. Kan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Apa benda tu? Kan? Jadi panjang lagi ni nak cerita. Tu baru tak habis 1 rakaat lagi. Saya serah dululah kepada Da'i Luqman. InsyaAllah kita baru saja bincangkan 2 takbir. Jadi sudah betul sekalian, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dan rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membincangkan topik berkaitan dengan diambang Syawal dan sunnah bertakbir. Alhamdulillah sepanjang tempoh kita bersiaran langsung pada pagi ini, sepanjang tempoh bersama kita pada pagi ini, sudah pun beberapa perkara yang baharu yang kita sama-sama dapat amalkan. Dan kepada sidang betul sekalian, janganlah kita menyembunyikan ilmu yang kita dapat pada pagi ini hanya untuk kita saja. Jadi yang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk
melaksanakan tugasan mudah kita, iaitu menekan butang kongsi, sebar luaskan. Tak kisahlah sama ada kita nak kongsikan di Facebook ataupun di WhatsApp dan sebagainya, asalkan kita laksanakan tanggungjawab ini. Mudah-mudahan kita tidak mendapat ilmu ini hanya untuk diri kita sahaja, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jom sama-sama kita mendengarkan lagi ulasan pada yang berbahagia ustaz kita berkaitan dengan soalan yang diajukan oleh Tuan Abdullah Osman kita sebentar tadi, ustaz, berkaitan dengan sunnah kita nak melaksanakan solat sunat hari raya ni, ustaz. Sila. Baik. Tadi kita baru takbir dan antara takbir kan, kita ada tasbih. Ustaz, tasbih tu boleh tak bagi pendek? Boleh. Subhanallah. Tak? Boleh. Ustaz, kami nak berhenti subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kat situ saja. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tapi buatlah dengan tama'ninah. Tertib tama'ninah artinya tenang. Tenang ke kalau Allah Akbar? Allah Akbar. La ilaha illallah kan. Malaikat bagilah, malaikat tulis bagi elok amalan kita nah. Insya-Allah. Kemudian lagi Allahu Akbar. Ustaz tak mau angkat tangan boleh tak? Nak duduk betul? Boleh. Sunat. Kemudian subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, sampai takbir yang ke-6 Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir ke-7 Allahu Akbar. Tak ada dah tasbih. Duduk di celah. Ibarat kalau kita buat jari macam tu, ya. Takbir pertama tasbih, takbir kedua tasbih, takbir ketiga tasbih, takbir keempat tasbih, takbir kelima tasbih, takbir keenam tasbih, takbir ketujuh terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kami nak ta'awudz dulu boleh tak? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, tak ada masalah. Habis Fatihatul Kitab, bacalah mana-mana surah. Hak dia rasa senang. Susah pula dah senang. Senang. Mana ada yang rasa senang? Baca. Ustaz, saya nak baca Suratul A'la, antara surah yang Nabi suka baca. Waktu Aid, baca Suratul A'la. Ustaz, saya nak baca Al-Baqarah. Semayang surah hang. Masya-Allah. 286 ayat. Boleh ha? Baca. Tapi kesian kat makmum ah. Ustaz, sikit Ustaz. Soalan Ustaz berkaitan dengan takbir rakaat pertama ni, maksud dia secara jumlahnya tu 8 takbir lah, termasuk 7. Dengan termasuk takbir ihram. Okey. Okey. Katakan imam terlupa. Sunat itu nama dalam kumpulan sunat hay'ah, bukan ab'ad. Ab'ad pun sunat juga, bukan rukun. Maka makmum bila imam ni pun satu. Kadang-kadang waktu taklimat tu gedegang-gedegang bukan main. Main tang dia lupa. Nampak macam mana? Duk kalut nak makan kuih samprit kan. Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar kabira. Semualah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kat belakang tak duduk dengar taklimat. Imam nak takbir. Makmum pun subhanallah. Makmum tu pun tak pergi mengaji. Hari ni makmum tu tengok, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Maka jawapannya ialah diam cukup. Hak tu sunat hay'ah aja. Tak perlu sujud sahwi pun Ustaz. Tak payah Imam pula bila makmum tu buat cempera macam tu, dia tak tahu dia duduk takbir kan. Dia duduk subhanallah, duduk tasbih subhanallah. Imam yang pusing belakang, "Wei, subhanallah apa?" Masya-Allah. Imam tu pun. Jangan. Tu habislah baca surah habis. Rukuk, i'tidal semua habis. Dia pun Allahu Akbar. Habis bertukar rukun, masuk rakaat yang kedua. Maka dia takbir pula 5 kali. Campur dengan takbir perubahan rukun tadi tu jadi 6 lah. 6. Allahu Akbar. Betul tak 5 kali? Betul. Sebab duk ingat lagi jadi imam. Betul. Macam tu juga. Dan baca surah. Dan lepas pada tu bagi salam macam biasa. Habis bagi salam tu nak doa-doa, nak zikir-zikir ringkas boleh. Tapi segerakan dengan khutbatain, 2 khutbah. Mainlah isu apa? Isu tongkat tak tongkat tu sunat saja. Yang paling penting ialah rukun khutbah tu. Bagi betul. Ustaz, saya nak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali Ustaz nak bilang? Tak usah duk kelang kelibut, print teks keluar.
pi dekat Syekh Google Ibnul Yahu, type saja khutbah hari raya negeri mana kita duduk, kan? Maka bacalah khutbah ikut negeri tersebut, kerana waliul amri dah sahkan khutbah itu untuk negeri dia. Maka bacalah. Tongkat ke apa ke, yang tu jangan buat main-main. Nak pegang tongkat betul-betul lah, kan? Di rumah kami ada tongkat semambu, warisan moyang-moyang kami dulu-dulu. Saya pegang tongkat tu. Pegang tongkat tu. Di masjid pegang tongkat hak masjid lah. Pegang tongkat kita boleh. Nak pegang pedang boleh. Pernah Rasulullah khutbah pegang pedang. Ya. Tapi jangan ada buat lawak. Kalau nak pegang senjata tu, senapang bagi betul, buang peluru semua siap-siap, simpan semua. Pegang tak apa. Dia pegang senapang mainan anak-anak, dia buat lawak. Janganlah. Sebab ni ibadat. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Abdullah Osman kita sebentar tadi tentang tata cara kita mengerjakan solat sunat Hari Raya Aidilfitri esok hari, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya pula daripada Tuan Razali Zali Ismail kita. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta semua kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, apakah hukumnya jika kita bertakbir bukan pada Hari Raya Aidilfitri atau Aidil Adha? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami sekeluarga. Sama-sama. Biar tahu, jangan keliru. Ustaz, boleh ke Ustaz kita nak beramal dengan takbir raya kita ni di luar waktu tempoh hari raya tersebut, Ustaz? Silakan. Baik, soalan daripada Abang Razali Zali Ismail ni bagus sebenarnya, kan. Dia kita nak beramal di luar ni boleh sebenarnya. Cuma dia jadi rasa pelik lah. Rasa pelik. Seperti mana kita semayang, kita kata nak semayang tarawih dalam bulan Syawal. Tak ada lah. Tak ada. Yang buat bid'ah tu. Tu dalalah, kan. Jadi dia nak takbir tu apa tujuan dia? Dia nak mengajar orang. Macam tadi kita takbir juga tadi, kita mengajar orang tu tak apa. Tak apa. Atau kita buat rakaman takbir hari raya pun tak apa. Kalau kata tak boleh sampai peringkat, kita pernah dengar lah orang kata sebab tu sebab ni, sebab tu sebab ni. Maka pagi ini biar takut jangan keliru nak jawab, diharuskan. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Untuk fasihkan, untuk lancarkan sambil duduk drive balik ni hari ni, kan. Dia dapat kebenaran balik sebab apa? Dia memang disebut sebagai apa? Weekend husband. Dia isteri duduk di Terengganu, dia duduk di Kuala Lumpur, drive balik ni. Dia nak bagi lancar sebab apa? Suami kata, isteri dia kata abang jadi imam tahun ni. Maka dia latih tak ada masalah. No problem, boleh. Ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Yajuz jawapannya, harus dan juga dibolehkan untuk kita nak bertakbir di luar hari raya ataupun tempoh yang telah ditetapkan oleh fuqaha tersebut. InsyaAllah. Jadi sidang untuk sekalian, kita nak raih persoalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang sebaik sahaja dengar takbir raya tetapi tak faham pun makna dalam takbir yang dilontarkan. Soalan saya, boleh Ustaz terangkan secara ringkas apakah mesej penting yang tersirat di sebalik takbir raya supaya kita lebih menjiwainya? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih dan selamat hari raya. #biar tahu jangan keliru. Dan juga Ustaz, sebenarnya kita tertinggal satu soalan daripada Abang Tuan Abdullah kita tadi berkaitan dengan kenapa kita kadang-kadang bila takbir raya ni menayu-dayu. Adakah sebab kita tak faham maksudnya, Ustaz? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Soalan daripada Faizal Ahmad ni, dia tanya berkenaan dengan makna dia. Bagus. Soalan yang ke-10. Sebelum tu saya nak jawab soalan ke-9 tadi. Kita raikan kebenangan. Antaranya takbir ini juga disyariatkan, ada beberapa penambahan tersebut kerana perang Ahzab itu berlaku pada bulan Ramadan. Maka bila selesai perang Ahzab ni dahsyatlah. Hingga Nabi naik ke satu kawasan agak berbukit di dalam Madinah. Sekarang ni dia panggil kawasan Masjid 7. Masjid itu nama Masjidul Fatah. Masjid Kejayaan dipanggil. Rasulullah munajat di situ sampai jatuh serban Rasulullah. Amamah Rasulullah tu jatuh keribaan dia. Tanda dia apa? Allah antara tanda nak beritahu, kabul dah permintaan hang. Aku kabul dah. Hingga Nabi kata, kalaulah hari ni yang mana berapa puluh ribu orang Ahzab, 10,000 nak lawan dengan Allahu Akbar orang-orang Madinah. Waktu tu orang Yahudi bergabung. Puak-puak Kristian Najran pun pakat sama. Bergabung dengan musyrikin. Munafiqin banyak mana saja lari. Maka tinggallah sakit-baki yang ada itulah nak lawan. Kerana itu takbir tersebut merujuk kepada kemenangan antaranya.
Di samping kemenangan lawan hawa nafsu, Ramadan menang lawan musyrikin, kafirin, munafiqin. Sebab tu walau karihal munafiqin walau karihal kafirin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun, macam-macam orang duk tambah tu kan. Ada orang kata tak boleh lah. Itu panjang perbincangan dia. Baik, kemudian Cik Abdullah Osman tadi tanyakan pada Dayu. Dayu tu ada dua lah. Satu kerana terbuai perasaan dia, nombor dua kerana kejahilan pun ada juga. Kalau saya tengok keadaan. Kenapa saya tengok keadaan? Saat lagi orang kampung terkejut, tapi orang kampung tahu dah. Kalau budak ni balik, saat lagi takbir dia lain sikit. Lain sikit. Dia nak bawa nada menang. Maka nada menang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu nada menang. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Menang. Di atas. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, hak panjang. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Kita jawab serit soalan Faizan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dengan segala kebesaran Allah ada pada dia. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira, dan segala puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan segala kesucian takdis, segala benda yang tanzih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Bukrah wa asila, pagi petang siang malam. Tengok tu dia jadi lupa bila La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, mukhlishina lahuddin. Kami sembah Allah ni ikhlas, ya, baginya akan segala urusan, cara hidup dan sebagainya. Walau karihal kafirun. Kalau ikut matan, ya, disebut walau karihal kafirun kat situ. Ustaz, kami nak sebut walau karihal musyrikun, boleh? Lepas tu la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan yang selayak disembah melainkan dia satu, dia Esa. Sadaqa wa'dah. Ni janji Allah Taala kata engkau menang wahai Rasul, menang sungguh. Sadaqa wa'dahu, telah benarlah janji Allah. Wa hazama, kan, ramai wa nasara 'abdah, dan dia yang telah menolong hambanya, iaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para mukminin. Wa hazama, ramai ada sebut wa haza wa hazama, yang telah hancur leburkan. Wa hazama al-ahzab wahdah, yang telah menghancur leburkan tentera Ahzab, musyrikin Makkah itu, wahdah, seorang-seorang dia, seesa-esa dia. Ibarat kalau hari itu orang mukmin tak berperang pun, Allah akan hancurkan mereka. Lepas tu tutuplah. La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Ta'ala yang Maha Besar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Ta'ala yang Maha Besar dan segala puji, all praise just to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Itulah di antara intipati dan juga rahsia di sebalik takbir raya yang selama ini kita laungkan dan juga kita dendangkan di malam-malam raya dan juga di hari-hari raya. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi rahsia-rahsia yang kita akan cungkil berkaitan dengan Syawal ini. Dan kemana-mana teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Ramadan bakal melabuhkan tirai, sinar Syawal berkunjung tiba.
Aidilfitri sama kita raih. Mudahan hibah bertukar gembira. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru membincangkan topik yang cukup penting buat kita bersama, iaitu di ambang Syawal dan sunnah bertakbir. Mudah-mudahan di dalam tempoh sejam kita bersiaran langsung pada pagi ini, sudah pun kita mendapat ilmu-ilmu yang baru yang kita dapat kongsikan sesama ahli keluarga kita, sahabat anda kita, jiran tetangga kita dan seterusnya muslimin muslimat yang berada di sekitar kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, kita nak bertanya dengan Ustaz. Ya. Ustaz, kenapa berlakunya ataupun wujudnya perbezaan irama di dalam kita bertakbir raya ni, Ustaz? Silakan. Baik, ini soalan Da'i Luqman alias Cak. Kan? Kenapa ada banyak irama? Baik, soalan ke-11. Banyak irama ni kerana pengaruh daripada perasaan. Selalunya bawa daripada perasaan kita. Hatta kita baca Quran pun kita kena sesuaikan ayat-ayat tersebut, ya, sesuaikan maqam dia dengan ayat-ayat tersebut, ya. Sesuaikan ayat dengan maqam, sesuaikan maqam dengan ayat. Semua kena berkadar langsung. Maka bila ditanya balik takbir raya ni, dia ingat perasaan dia hari tu, dia rasa dia menang pada hari tu. Maka datang irama tersebut, irama kemenangan, walaupun tarannum jiharkah juga, maqam jiharkah. Tiba-tiba dia mai tengah-tengah duk menang tu, mai sedih. Sebenarnya menang tapi tak boleh balik, ya. Dan tukar jiharkah juga tapi main lambat, sedih, kan. Jadi perasaan kita, apa yang kita sedang fikir pada waktu tu, jika kita fikir itu fikiran yang baik-baik, elok-elok, maka hadirkan dengan irama yang menggambarkan fikiran kita, perasaan kita, dan akhirnya dia akan datang dengan tindakan kita. Maka orang yang merasa ini suatu saat aku menang, walaupun COVID tu sedang aku hadapi, tapi aku dengan makhluk ini aku menang. Menang macam mana maksudnya? Menang, aku takutkan Allah melebihi segala-galanya, walau masa yang sama aku berikhtiar untuk kita jaga kita, ya, mengelakkan jangkitan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sekarang ni, nak cerita sikitlah. Salahkah kalau kita sedang takbir kita teringat orang-orang Palestin? Sekarang Palestin, Allahu Akbar. Orang asyara awakhir umat Islam sedang sibuk untuk memunajat, mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, ya, qurbah ila Allah. Yahudi Zionis, teroris, penjahat ini, ya. Orang buat keamanan, orang buat ibadat ni dalam keamanan, tak ada kacau orang. Bahkan di tempat mereka, di bumi mereka, di rumah mereka, di tempat ibadah mereka, dibom, ditembak, dibunuh, cedera dan sebagainya. Bahkan sebelum itu kita mendengar ada anak kecil yang meninggal di jalanan di Gaza. Kerana apa? Kerana lapar. Sama ada Palestin itu di tebing barat, di Gaza, di Baitul Maqdis dan di sebagainya. Semuanya umat Islam digasak, diganyang. Ini yang semua kena tahu. Tetapi beda kalau Islam memerintah. Seperti kebimbangan yang berlaku di Palestin apabila tentera salib kalah. Menang Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka kata selepas ini Salahuddin akan membasahkan seluruh bumi Palestin dengan darah seperti mana dahulu tentera-tentera salib telah membasahkan darah umat Islam. Salahuddin beritahu, tidak, kami akan menyucikan dengan airnya mawar. Masya Allah, wangi. Kerana Islam mengharamkan kami berbuat jahat sesama insan. Kami perang ini kerana mempertahankan maqasid syariah kan. Bukan perang kami kerana nafsu, bukan. Yang kata perang kerana agama apabila agama digugat. Jika tidak digugat, siapa yang sengaja buat bagi perang, dia digelar ghulu. Orang yang melampau, buruh, sang penderhaka. Jadi kena faham. Jadi irama tu datang bila kita nak takbir, ya, kita teringat anak-anak Palestin tersebut, ya bu ya bu ya, wahai ayahku ya amma, wahai mak, kan. Kita terus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Leleh berteriak Palestin, la ilaha illallah.
yang Palestin. Perasaan dia. Dia hadir perasaan itu, dia jadi empati pada waktu itu. Dan kalau dia sebut la ilaha illallah wahdah, engkau Tuhan yang esa, ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestin. Sadaqa wa'dah, janji engkau benar ya Allah, menangkanlah orang yang benar ini ya Allah. Wa nasara 'abdah, tolonglah hamba-Mu di Palestin ya Allah. Di Syria ya Allah. Di Lebanon. Lebanon bukan selesai lagi kes letupan dulu tu. Kita ingat selesai dah? No. Wa hazamal ahzab wahdah, wa naik suara kat situ, yang telah hancurkan tentera Ahzab seesa-esa dia saja, bagi hancur semua teroris ini, ya, hancur leburkan, tak kisah di mana mereka duduk, nama teroris ini hancur lebur. Sebab itu kita minta semua pakai share hari ini, share bagi orang faham siapa teroris sebenarnya. Saya tak nak komen lebih kalau lah kata lepas itu mai orang lain tolong bela Hamas ke apa semua. Dia membela. Kenapa fitnah dunia mengatakan mereka teroris? Kenapa tidak Israel, Zionis ini? Ini fitnah yang berlaku. Kenapa? Karena kapitalisme yang telah bermaharajalela. Ramai orang bingung dan jahil dan juga tolol dengan izin bahasa tersebut. Agak kasar dengan kapitalisme. Duk bagi tahu kapital ni baguslah apa semua. Dia tak kenal ni pokok kapitalisme ini. Sama aja komunisme dibawa oleh Karl Marx. Asal Karl Marx siapa dia? Yahudi. Tidak, kita Islam tidak pernah membenci Yahudi, tak pernah. Bahkan ketika Abdullah bin Salam, sahabat Nabi radhiyallahu taala an, datang serah diri pada Nabi. Aku Islam tu, aku serah diri ya Rasulullah. Bahkan dia menjadi antara sahabat-sahabat yang di kalangan yang terutama. Kita tak benci Yahudi. Siapa kata Ustaz Rodi hari ini duduk gasak? No. Salah tu saya betulkan semula. Salah faham anda. Saya tidak maksud begitu. Yang saya maksudkan ialah akan sikap terorisme itu tiada dalam Islam dan tiada patutnya di luar daripada itu. Islam la darara wa la dirar. Islam tidak memudaratkan dan tidak pernah membenarkan apapun memudaratkan Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, di samping kita merasakan kegembiraan untuk menyambut 1 Syawal ini, jangan kita lupa saudara-saudara kita yang sedang bergolak pada saat ini di bumi-bumi Islam yang lain. Ingat, kita mungkin sedih kerana tidak dapat pulang ke kampung. Namun mereka sedang memperjuangkan dan mempertahankan Islam. Ayuh sama-sama kita terus mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan melindungi saudara-saudara kita semua, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak pemanggil kita di talian pada saat ini, Ibu Robizan kita. Assalamualaikum Ibu Robizan. Waalaikumsalam, Cak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ibu Robizan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Salam. Silakan dengan soalan pagi ini, insya-Allah. Saya nak tanya, kita kat sini membuat persiapan untuk berhari raya. Macam bagaimana kita nak, hati kita ni nak berfikir tentang saudara kita di Palestin yang sedang bergolak. InsyaAllah. Itu je soalan saya. InsyaAllah Ibu Robizan, terima kasih. Sama-sama. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Ustaz, alhamdulillah kita pada hari ini menerima satu tajuk topik kita ni di ambang Syawal, bukan hanya sekadar kita nak meraihkan kemenangan dan juga kegembiraan, tetapi dalam masa yang sama juga adanya berlaku insiden-insiden di luar sana. Jadi Ustaz, seperti mana pertanyaan pada Ibu Robizan tadi, sebenarnya bagaimana cara untuk kita sebenarnya nak mendoakan juga kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin pada saat ini, Ustaz? Silakan. Baik, Ibu Robizan Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Robizan dengar ya. Dan semua saya sure share banyak-banyak ni. Sebab saya nak bagi jawapan ni bagi semua orang dengar. Bagi kalau 34 juta, 37 juta rakyat Malaysia semua dengar. Islamkah yang berpotensi akan jadi Islam, yang akan jadi Islam, ya, yang berkasih sayang dengan muslimin, jom dengar. Kita syorkan agar salat Aidul Fitr kita rakaatain 2 rakaat itu ada kita buat qunut. Buat qunut. Ialah qunut untuk kita selamatkan umat dunia seluruhnya. Setengah orang dia kata, Ustaz Radhi cakap untuk orang Islam saja. Tidak, saya bercakap bagi pihak seluruh manusia yang inginkan ketenteraman dan keamanan. Kerana Islam itu ialah agama sejagat, sarwa jagat untuk seluruh manusia. Maka qunut itu memohon kemenangan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, kau tolonglah orang Islam dan juga seluruh para Islam muslimin. Tolonglah Islam dan seluruh muslimin.
Nah, ulang berkali-kali Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Minta doa yang tu. Minta doa yang tu. Tapi kalaulah orang itu mengancam untuk menjahanamkan dan merosakkan, kan, wa ahliki syirka wal musyrikin, barulah sampai di saat itu. Kalau setengah orang kafir dia kata, ustaz, apa orang Islam doa tak baik untuk kami? Kita kena jawab, tidak bermaksud untuk kalian yang berada bersama kami jadi jiran kami. Ni hari raya, tadi kami dengar wahazamal ahzab wahdah, yang memerangi itu orang kafir. Kami juga tidak Islam, adakah tergolong dalam ahzab? Tak. Ada, ni nak bagi tahu, ada di kalangan orang yang bukan Islam tolong Rasulullah dalam perang. Tolong Sultan Muhammad Al-Fatih dalam perang. Mereka bukan Islam. Kenapa mereka tolong? Mereka juga tidak mahu terlibat ataupun ditekan dengan kezaliman. Mereka tahu Islam jika menang, peperangan Islam ini, dia ada had-had dia tahu. Ada tempoh dia. Dan ada kawasan yang dilarang. Antaranya, bila dia perang-perang, dia jumpa kuil, gereja, tokong. Ada orang duduk dalam tu. Haram dia masuk dan membunuh mereka. Tak boleh. Tiba-tiba dia orang jadikan kubur, tembak dari dalam. Pun dia kena bagi warning dulu, jangan buat macam ni. Jika tidak, kami terpaksa mempertahankan diri. Kanak-kanak tak boleh dibunuh. Wanita tak boleh dirogol-rogol. Tak boleh. Salah tu. Pokok-pokok kayu tak boleh dihancur leburkan. Ini tak ni dia landa ibarat Garuda, hancur lebur. Maka dengan Palestin yang bergolak ni, doa, gunakan salat ini untuk baca doa qunut tadi tu. Ya, wa imma kita nama qunut nazilah, untuk selamatkan diri daripada kezaliman. Baca. Apapun, mudah-mudahan jabatan agama Islam negeri masing-masing akan beri panduan. Ya. Tak salah kalau kita nak ambil peluang ini untuk doakan mereka. Dan pastikan doa pada khutbah yang kedua. Banyak lebar doa tu. Doa, ya Allah, selamatkanlah seluruh manusia yang nakkan keamanan, yang menyokong keamanan, yang menaja keamanan. Hancur leburkan mereka yang menaja teroris, keganasan dan kerosakan, kebinasaan. Tolonglah umat Islam di Palestin, ya Allah, tolonglah. Bukan Palestin saja, di Arakan, di kita sebut tadi di Syria, di Lebanon, seluruh muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itulah kita mengambil kesempatan di dalam orang kata di antara tempoh waktu doa yang mustajab, kata di antaranya adalah 2 hari raya. Jadi jom sama-sama kita esok bila mana dalam kita mungkin ada ayah-ayah ataupun anak-anak lelaki yang akan jadi imam ataupun khatib esok, jangan lupa untuk selitkan doa qunut nazilah ataupun doa kita untuk meminta kepada Allah SWT perlindungan buat kita dan juga saudara-saudara kita di negara-negara yang sedang bergolak sekarang ini. InsyaAllah. Jadi sidang putus sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Robizah sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita nak beralih persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bolehkah kanak-kanak yang belum mumayyiz memimpin takbir raya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Satu soalan yang baik. Kanak-kanak ni nak raikan kanak-kanak. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Jawapan ialah yajuz, boleh. Sebab apa saya kata boleh? Sebab saya waktu masih kanak-kanak dulu, when I was bila kita dulu. Waktu dulu jadi budak-budak Jadi budak-budak dulu waktu tu bersunat dah lagi. Umur 7 tahun, 8 tahun kan. Maka bila kita pergi masjid, orang-orang tua ni tahu budak ni dia boleh takbir raya. Dia tarik pergi depan. Pegang tangan, dia tarik pergi depan. Duduk depan. Kita kata buat apa? Nak buat apa ni Pak Long? Sekejap hang takbir raya. Boleh ke budak-budak? Tok Guru habaq dah. Kemarin Tok Guru mengajar. Tok kata boleh budak-budak. Mumayyiz tak mumayyiz boleh. Mumayyiz ni tak mumayyiz nak boleh macam mana? Maksud mumayyiz ni budak tu dah reti lah. Cuma dia belum sampai umur pada kiraan taklifan atau mukallaf dalam syarak ya. Maka boleh tak ada masalah. Kan? Jangan dia takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu takbir bang azan.
Jadi dia tahu kata takbir raya boleh, tak ada masalah. Okey, sila. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada ibu kita sebentar tadi, insyaAllah. Jadi Ustaz, dengan satu soalan lagi Ustaz, insyaAllah daripada saudara Khaidin kita. Assalamualaikum Tuan Ustaz, da'i, kru dan para penonton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketetapan bertakbir sekiranya hanya berseorangan sahaja ketika sedang di kuarantin? Mohon pencerahan Tuan Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Boleh tak takbir seorang-seorang Ustaz? Boleh? Jom jawab tu. Tak ada mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan kepada soalan Abang Khaidin tadi, takbir seorang-seorang maklumlah. Yang jenis kena kuarantin macam mana? Kan? Dia touchdown hari raya nak balik tak boleh. MKN kata tak boleh, kena kuarantin. Duduklah kuarantin tu. Ustaz tadi raya boleh, sambutlah seorang-seorang. Hari raya saya nak bagi tahu sangat-sangat dituntut disambut berseorangan, berdua maupun beramai-ramai. Jangan hari raya bersedih-sedihan. Ingat ni. Jangan sedih-sedih hari raya, kecuali asbab nak kena sedih, nak buat macam mana. Itu pun ada kisah di mana para ulama ada yang hari itu dia ada peristiwa sedih, tapi dia raikan dulu Idul Fitr, lepas tu baru dia menangis uruskan ada macam-macam hal yang berkaitan lah. Okey. Macam mana nak takbir? Duduk seorang-seorang, ya, berdiri ke, bersila ke, atau dia tak dituntut kata kena lepas solat pun, ya. Dia duduk kat tingkap kan, pegang jenang pintu, seorang-seorang akulah duduk dalam ni. Lalu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan nak bagi sedih pula. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu dia nak buat sirah panjang tu, boleh silakan seorang-seorang. Ustaz, saya tak hafal, tengok teks, no problem. Wallahualam. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan pada saudara kita sebentar tadi. Jadi sedang betul sekalian, kita sebenarnya Ustaz nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3 ni. Jadi terimalah seperangkap pantun berazaya Ustaz. Ya, silakan. Tikar Permaidani dibeli 2, orang hantar dengan lori. Mohon maaf kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Satu pantun yang menarik dikongsikan kepada kita oleh Puan Nuriani Talib kita. Alhamdulillah. Jadi sidang betul sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit menerusi TV9 sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membincangkan dan juga berbual berkaitan dengan topik di ambang Syawal dan sunnah bertakbir. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kita kembali bertemu menerusi TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan hati kita terus bertaut di atas landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Islam yang kita cintai ini, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, jangan malu, jangan segan untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya. Boleh. Kepada sahabat penonton kita menerusi Facebook daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahun ini juga kita akan menyambut 1 Syawal dalam suasana PKP untuk menghalang penularan virus COVID-19. Dalam norma baharu ini, terdapat beberapa amalan di bulan Syawal yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi soalannya, apakah amalan-amalan di bulan Syawal yang boleh kita lakukan dalam norma baharu ini? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Ustaz, satu soalan yang baik Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ju Zubaidi, ya. Bismillah, Kak Ju Zabidi. Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam keadaan kita menyambut Aidul Fitri di dalam PKP 3.0, maka banyak lagi amalan-amalan sunnah yang boleh dibuat.
walaupun ada yang tak dapat kita nak buat. Dalam kaedah fiqh ni dia sebut, kita bagi tahu terjemahan terus lah mudah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Artinya buat yang mana boleh, yang tak boleh tak usah buat. Boleh jangan tak dibuat. Apa yang tak boleh buat? Cerita dulu dalam PKP ni. Ziarah menziarahi. Maksudnya apa? Nak merentas daerah, merentas negeri kecuali yang dapat kebenaran pihak berkuasa. Maka kita boleh ziarah siapa? Kita duduk dalam kawasan komuniti kita tu. Kita tu adik-beradik. Dia ada yang jenis duduk dalam satu kawasan kelompok tanah tu. Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang, Pak Njang semua dalam tu. Tak ada masalah. Hari-hari duduk jumpa pun, ahli keluarga pun. Walau rumah masing-masing, kelompok keluarga dia panggil. Dan jagalah SOP. Jaga SOP. Boleh ziarah, boleh. Nak salam. Bimbang, tak bimbang, tak usah salam. Seperti biasa. Boleh angkat tangan buat macam tu boleh. Buat macam tu boleh. Buat macam ni boleh kan. Buat macam ni pun boleh ke? Nak dia raya. Dia raya. Gurau. Kita kena ada gurau. Ni sunnah. Serius panjang kan. Kemudian apa lagi? Sunnah tak perlu sentuh-sentuh pun. Duduk jauh-jauh sambil pakai face mask. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dia pun jawab minna wa minkum taqabbal ya karim kan. Boleh juga nak kata saya bersempena dengan Aidul Fitr ni, saya dah suci bersih dah dengan Allah, tapi dengan manusia saya tak tahu. Maka inilah saya nak ambil kesempatan mohon maaf. Boleh tak ambil kesempatan hari raya mohon maaf? Boleh. Hari orang tengah seronok ni, dia maafkan kita mudah. Tapi kalau dia duduk geram dengan kita, payah juga dah. Cari hari dia geram. Cari hari dia seronok, dia pun sedang seronok, kita minta maaf. Salah silap saya. Baik, yang ini ulama kata kena cerita ke tak kena cerita. Maka ulama pun bagi jawapan. Jika kita cerita memberikan manfaat kebaikan, ceritalah salah tu. Tapi kalau cerita tu menambahkan kemudaratan, maka tak payah cerita. Bagitalah aku minta maaf. Apa pun salah aku minta maaf, saya minta maaf. Maafnya tolonglah. Ada, dia minta maaf. Okey. Kemudian apa boleh lagi? Menghidangkan juadah pada orang. Boleh orang bayar rumah kita, letaklah juadah kat orang. Tak boleh letak langsung juadah kat orang kan. Tetapi oleh kerana dalam SOP, kita juga ada sadduz zara'i', iaitu disuruh tutup, sekat, tegah daripada penyebaran benda yang tak baik, mudarat ni. Apa dia? Letaklah sanitizer kat luar. Letak sanitizer kat luar tu. Ya. Orang nak bayar rumah, suruh tulis nama. Scan. Kan? Scan. Siap ada QR code kan. Scan kat situ. Ambil suhu. So, normal temperature dia beritahu gitu kan. Maka masuklah. Jangan duduk lama-lama. Berapa orang dia bagi? 5 orang sesat semasa, 3 orang. Kena rujuk MKN lah yang ni kan. Duduk jangan sampai 10 jam rumah dia seorang. Okey dah cukup habis. Anak-anak nak dia raya. Boleh buat sampai, boleh buat tak sampai. Itu cerita teknikal ya lah. Okey. Tapi yang paling penting, jangan melihat benda tak boleh buat itu sebagai penghalang kepada benda yang boleh buat. Ini sikap manusia. Dia suka lihat haram tu dulu, sedangkan yang halal tu banyak. Cuba cek dalam Quran. Antara benda yang dibenar dengan benda yang disuruh buat dengan benda yang dilarang buat, mana lagi banyak? Benda yang suruh. Dia suruh buat lagi banyak, tapi duk cari hal larang tu. Nak kata negatif. Dekat Quran, a'udzubillahi min dzalik. Maka banyaklah Kak Ju Zabidi untuk Kak Ju buat apa saja. Ya, sewaktu hari raya nanti. Bagus soalan ni, bagus. Ya, lagi boleh ziarah yang dibenarkan ziarah. Ya, dan hari raya tolonglah jangan minta maaf lah kawan-kawan TV kita marah pula lah. Hari raya ni nak tengok TV boleh? Saya bagi satu formula tengok TV. Tengok TV di rumah orang. Yang tengok TV rumah kita. Pergi rumah jiran. Pergi rumah jiran, masuk rumah jiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saya datang ni. Buka TV 3. Buka TV 9. Buka TV 9. Yalah dia ziarah rumah tu kan. Lepas subuh. Masya-Allah. Dah ziarah lepas subuh kan. Tengok TV ya. Tengok TV, TV 3, TV 9. Jadi setengah orang dia kata jangan tengok TV. Saya tak setuju juga sebab kita nak tengok berita, nak tengok macam-macam TV. Kan? Selain daripada WhatsApp dan FB dan sebagainya tu. Itu bukan berita betul tak betul. Kurang-kurangnya daripada TV ni sumber yang telah disahihkan. Benda masuk TV, SKMM tapis ni kita tengah duduk tanya ustaz ni, ramai ni pegawai SKMM WhatsApp ni hantar WhatsApp. Kami sedang menonton. Kena jaga silap-silap hari bulan.
Dan maka berita yang sahih datang daripada TV3, TV9, kan? Maka tengoklah TV. Tengok orang, ada orang tengok TV, saya tak setuju. Tengok kan? Tengok. Teruk sangat aku kalau tengok TV tapi tak ada siaran. Tu tak apa nasihat tu. Jadi banyak lagi ya. Insya-Allah nah. Jadi buatlah yang mana boleh dia buat. Ada orang kata ustaz, raya seorang-seorang. Pakai baju cantik raya seorang-seorang. Gila ke apa? Tak gila. Orang yang kata gila tu yang tak betul. Dah hari raya. Nak buat ibadat, nak solat. Solat kepada siapa? Allah. Buat ibadat baju cantik kerana apa? Allah. Masalahnya kalau pakai baju cantik nak tunjuk ke orang. Jadilah riak. Riak. Teruk kot juga kalau duduk seorang lawa baju aku. Lawa cantik. Tu tak apa nasihat juga. Ya Allah, aku pakai baju cantik ni kerana Engkau ya Allah. Hari ni hari raya aku berlaram ni kerana Engkau ya Allah. Bukan kerana benda lain. Ibadah. Wallahu alam, ibadah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak raih persoalan berikutnya Ustaz. Juga daripada Facebook. Daripada Umi Suraya Haji Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, apa hukumnya wanita turut bertakbir hari raya dan keadaan bagaimanakah caranya? Adakah wanita yang dalam haid boleh juga bertakbir? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak wanita takbir hari raya? Jawapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, yajuz. Dibolehkan. Boleh tak wanita haid takbir hari raya? Jawapan dia boleh. Ya. Maka dia takbir di kalangan kelompok wanita atau di kalangan keluarga dia, boleh, tak ada masalah, ya. Maka yang tak boleh ialah tak nak takbir. Tu rugilah. Takbir ni sebahagian daripada zikrullah. Benda zikir ni, ya, siapa-siapa pun yang dalam tidak suci boleh, tak ada masalah, boleh. Ya, yang tidak diberi izin antaranya ulama cukup berat sangat-sangat ialah apa dia? Membaca ayat Al-Quran. Tu pun ulama ada bagi lagi disclaimer, kecuali ayat Quran itu yang telah menjadi zikir bagi dia. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin itu jadi zikir dia. Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran kan, tapi jadi zikir dia. Maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Tak ada masalah. Insya-Allah. Jadi tidak ada masalah sama ada dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci, dibolehkan bagi wanita untuk bertakbir hari raya. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Kita beralih kepada persoalan berikutnya daripada Tuan Al-Ali kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memandangkan PKP telah dikuatkuasakan, bolehkah bertakbir dilakukan beramai-ramai melalui media sosial pada malam raya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, zaman sekarang ni dah semakin canggih. Ada memakai Skype dan sebagainya. Ustaz, adakah dibolehkan Ustaz? Baik. Inilah yang dinamakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jawapan, inilah yang dinamakan sebagai bid'atun hasanatun. Bid'ah hasanah. Boleh. Kita zaman dulu tak ada orang takbir ramai-ramai di media sosial. Media sosial pun tak ada pada waktu tu. Internet pun tak ada. Sekarang ada. Kita pun buat Zoom ke atau sebagainya. Zoom tu kita post pun dalam FB. Kan? Buat Google Meet ke apa. Macam-macam sekarang ni. Macam-macam. Maka kita himpun beberapa orang. Seluruh da'i ke. Persatuan Da'i Malaysia. Kan? Maka kita pun pakat takbir dalam tu. Seorang jadi musyrif dia, jadi naqib, jadi khalifah dia. Alim pakai ikut. Orang lain pula. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ya juz, dibenarkan. Bahkan menghadirkan kebajikan atas niat apa? Untuk melakukan satu perkara yang elok dan bermanfaat daripada duduk karaoke ramai-ramai. Kan? Kalau karaoke nasyid, karaoke lagu dakwah, karaoke lagu bermanfaat tak apa. Tapi karaoke yang lara dan sia-sia, na'udzubillah min dzalik. Lebih baik karaoke takbir raya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tidak ada masalah. Jawapannya tidak ada masalah untuk bertakbir hari raya menerusi media sosial dan sebagainya. Jadi jom sama-sama, walaupun kita berjauhan, malam ni kita ambillah kesempatan dan juga peluang yang kita ada dengan teknologi yang sudah semakin canggih sekarang ni untuk sama-sama kita bertakbir dan menyemarakkan hari raya kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi kita akan jawab dan juga kita akan kupas. Namun sebelum tu, kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan diambang Syawal dan sunnah bertakbir. Alhamdulillah sudah betul sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di dalam Ramadan yang terakhir ini membawa 1001 rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, bila mana menyebut tentang pengampunan Ustaz, pengampunan, sudah kebiasaanlah kita bila mana masuk nak dekat dengan raya ni, bila mana masuk saja raya ni kita akan bermaaf-maafan. Ya. Ustaz, satu persoalan Ustaz. Sebenarnya kita lebih digalakkan untuk bermaafan ni sewaktu masih dalam Ramadan ataupun memang hari raya tu kita digalakkan untuk bermaafan Ustaz? Bagaimana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan soalan yang ke-18 oleh Dai Luqman ialah afdal, paling bagus menyambung tali silaturahmi itu dalam Ramadan. Masih dalam Ramadan ni. Maka bermaaf-maafan itu dalam Ramadan. Bahkan ada hadis bab fadail, kelebihan-kelebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man wasala fihi rahimahu." Barang siapa yang telah menyambungkan dalam Ramadan itu tali silaturahmi dia, silaturahim dia, maka Allah juga telah menyambungkan dengannya kasih sayangnya yauma yalqahu, hari dia jumpa orang ni besok. Wa man qata'a fihi rahimahu, siapa sengaja ambil Ramadan putuskan tali silaturahim dia, maka Allah Ta'ala juga putuskan rahmatnya hari dia jumpa orang ni kelak. Maka gunakanlah segala media yang ada untuk nak minta ampun, minta maaf. Kau nak jumpa ni, kadang-kadang kita tak tahu keadaan orang. Kita kadang jawab di luar daripada konteks kefahaman kita. Kita senang cakap, pergilah jumpa. Ini kalau dah nampak kat depan pintu parang, dah angkat parang, dah pegang, dah berbera dah. Nak jumpa apa benda, kan? Maka gunakan media yang ada untuk sampaikan. Hantar email, minta maaf, hantarlah email. Tak ada masalah, boleh. Tapi ikhtiarkan dalam Ramadan. Jika dah terlajak tak sempat, maka buatlah di luar Ramadan. Bercakap tentang ambang Syawal ini, itulah jawapan dia. Lengkap dah tu jawapan dia tu, kan? Bercakap dengan ambang Syawal ni, terlintas tadi di fikiran kami ialah orang lupa nak bayar zakat fitrah. Tu kena pesan sekali-sekali nah. Kok siapa tak bayar lagi, bayarlah hari ni, malam ni, paling lewat pagi esok sebelum imam takbir. Jangan waktu imam dah duduk dekat sejadah dia kita dapat cuit-cuit tu imam nak bayar apa zakat untuk kena sigung untuk imam mah. Bukan dah standby. Gurau saja nah. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah, itulah kita, sebaik-baiknya kita mohon keampunan ataupun bermaaf-maafan ni di dalam baki kita masih berada dalam Ramadan ini, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada saat sekarang ini, iaitu Ibu Nurhayati Ismail kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Dak Ica. Apa khabar Ibu Nurhayati kita? Alhamdulillah dah akhir Ramadan. Salam Ramadan. Salam Ramadan untuk Dak Ida Ustaz juga. Insya-Allah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Dengar doa, bila Ustaz baca doa dekat akhir program pun kita dah sedih. Ni bila Ustaz bertakbir lagilah kita rasa sayu Ustaz. Allah. Kak Ayat ada soalan. Ya, Kak Ayat. Adakah kita diboleh bertakbir di atas kubur Ustaz? Allah Akbar. Okey, insya-Allah. Bila kita ziarah kubur, kadang-kadang mulut kita tu duk teringat kita takbir perlahan-lahan. Adakah kita dibolehkan? Okey, satu soalan yang baik. Terima kasih Ibu Nurhayati kita. Satu soalan. Satu soalan. Apakah adab terbaik bila kita dengar takbir? Kadang kita sambil dalam rumah tu kita buat indah tak indah aja Ustaz. Itu saja soalan Kak Ayat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Kak Ayat kita. Jadi Ustaz, dua soalan yang cukup menarik. Iaitu yang pertama sekali tadi berkaitan dengan soalan yang kedua tu yang saya tertarik tu. Apakah di antara adab-adab kita nak bertakbir raya ni Ustaz? Okey, silakan Ustaz. Ada dua soalan Kak Ayat, soalan 19 dengan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Soalan yang ke-19, boleh tak takbir atas kubur? Jawabnya ya juz juga, boleh, tak ada masalah nak takbir atas kubur. Nak baca Quran pun boleh. Ini sabit daripada qaul yang datang daripada ashab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kita nak mengaji mazhab Syafi'i ni kena pergi mengaji dengan orang yang bermazhab Syafi'i. Kita mengaji mazhab Syafi'i dengan orang yang bukan mazhab Syafi'i, dia akan bawa keluar dalil menyalahi pandangan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kami bila mengaji mazhab Syafi'i ni, selepas daripada Imam Syafi'i yang mai ke belakang ni hak reti maksud Imam Syafi'i itu antaranya dalam banyak-banyak tu antaranya Imam Nawawi. Antaranya, ya. Baik, maka jawab dia tak ada masalah. Boleh. Boleh. Niat apa? Zikrullah. Zikrullah.
Dia tengok lisan ayah dia, mak dia pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat dah takbir dengan mak dia. Waktu dia buat ketupat, dia ingat dah takbir dengan ayah dia waktu dia bakar lemang. Boleh tak? Jawabnya, ya juz, boleh. Cuma jangan timbul fitnah. Buat apa pun jangan timbul fitnah. Kadang, adakah ustaz kita buat ibadat timbul fitnah? Ada. Bagi juhala, orang-orang jahil yang tak faham. Ignorance ni dia tak faham. Yang ke-20 ada adab takbir. Orang tanya macam mana takbir ni? Contohnya nak baca berapa kali? Antaranya takbir tersebut elok dibaca sebanyak 3 kali. Seperti mana kaifiat ini ditunjukkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. 3 kali dia buat sirah tu. Kemudian eloknya kita berpakaian yang sempurna, elok, kan? Ustaz, kami buat ketupat, ustaz, tengah panas-panas bakar lemang, kadang-kadang adik-beradik dalam kampung yang tertutup, mak tak pakai tudung pun boleh tak? Boleh, tak ada masalah, ya. Dah kata adab, adalah kiraan adab dia. Paling-paling bagus lagi jika ada wuduk waktu tu, lagi bagus. Berpakai pakaian yang cantik-cantik, yang elok-elok, yang wangi-wangi. Cantik ni tak semestinya baru. Ada pakaian orang 10 tahun, ya. Tapi bila diayan elok lagi. Tapi dia kata, ustaz, saya pakaian saya yang paling cantik, yang bertampung ni lah. Pakailah yang tu. Ya. Bahkan ada pun sekarang baju tampung-tampung. Orang kaya-kaya pakai. Tak ada masalah. Sekarang tak ada kira dah benda macam tu, kan. Baik. Kemudian adab dia lagi, bila takbir tu bagilah perhatian. Tu Kak Iyad kata tadi, buat tak tahu main game, takbir main game, kan. Macam tu. Bila kita takbir tu, kita bagi perhatian khusus untuk takbir. Ya. Abang-abang kameraman kita ni manalah dia orang kena bekerja besok, kan. Kena bekerja malam ni. Tak ada masalah. Sambil dia fokus tu mulut, dia boleh zikir secara sir, boleh secara jahar. Sirnya apa? Senyap-senyap, dia whisper, dia bisik je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalahnya orang ni takbir, dia nak buat lagu juga. Buat lagu, tak buat lagu, cerita teknikal nombor 2. Cerita polisi dia ialah takbir. Takbir lah. Buat je. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, mudah-mudahan jawab persoalan daripada Ibu Nurhayati Ismail sebentar tadi. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz, kita sudah pun nak berada di penghujung ni Ustaz. Kita nak dengarkan sedikitlah Ustaz. Kita pun berbaki lebih kurang daripada 11 jam kita berada di dalam Ramadan ni. Jadi Ustaz, sedikit nasihat Ustaz kepada kita semua, apakah yang perlu kita lakukan sebelum kita sudah semakin menghampiri di penghujung Ramadan, sebelum mana kita nak masuk Syawal pada maghrib ini Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kesimpulanlah. Kita buatlah apa ibadah pun, nombor 1, jagalah dengan Allah, jangan ada syirik dengan Allah. Kerana kalau kita buat ibadah segunung pun, buat ibadah melaut dalam pun, ada bercampur dengan najis-najis kesyirikan, maka hancur lebullah ibadah kita. 1. Yang kedua, bila kita buat ibadah ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada riya, ujub, sum'ah, sombong, bongkak, jangan. Aku buat semua ni ialah taqarrub ila Allah, qurbah ila Allah. Aku nak dekat diri kepada Allah. Maka aku tidak mengharapkan jika ada ganjaran, itu hak Allah memberi. Jika Allah melepaskan daripada siksaannya, itu kurniaan Allah nak memberi. Dan yang ketiga, masa kita. Yang ketiga, buatlah ibadah macam mana pun. Tolonglah dapatkan restu mak dan ayah. Kerana hatta Lailatul Qadr sekalipun tidak akan ada makna pada anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Setinggi mana kita belajar pun, hatta mak tu syirik kepada Allah, Quran tetap kata wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun ayah itu sang pendosa, Quran tetap kata hendaklah kamu meladeni, melayan, memberi khidmat, penghormatan yang terbaik kepada dua mak ayah kamu, ma'rufa. Faham tak perkataan ma'ruf ni? Belajarlah tinggi manapun, berserbanlah berbakul-bakul, berjubahlah sampai meleret-leret pun, tetapi tidak memahami konteks mentaati ayah dan mak yang sebenar, dan pendurhakaan yang durjana kepada mak dan ayah, maksudnya bagaimana? Akan meleburkan puasa dan ibadah Ramadan kita. Tak guna. Ya.
tiada Ramadan bagi anak yang durhaka. Dan pendurhakaan ini, walau undang-undang cakap macam mana pun, yang lebih tahu adalah Allah. Seterusnya, jangan benci-membenci sesama kita. Berdamailah, bermaaf-maafanlah, kerana asbab daripada itu akan datang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapatlah teladani setiap nasihat dan juga mutulah kata daripada yang Ustaz Rozzi kita sebentar tadi. Jadi Ustaz, sebenarnya sidang putus sekalian, kita cukup istimewa pada hari ini sebab Ustaz akan mendengarkan kepada kita, akan memperdengarkan kepada kita sirah takbir hari raya, di mana kita akan ambil contoh ini untuk kita sama-sama bertakbir pada sejenak ataupun sejurus kita berbuka puasa sebentar saja lagi. Jadi Ustaz, selepas membaca takbir itu bolehlah Ustaz bacakan doa agar Allah mempermudahkan kita dan juga memberkati kita dalam Ramadan pada tahun ini Ustaz. Amin, insya-Allah. Kita sama-sama lah. Kali kedua tu kita sama-sama. Semualah yang ada di sini insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah, yang bersaki-baki lagi di dalam Ramadan ini, Ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna waghfir lana ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon padamu di pagi 30 Ramadan ini, ampunkan dosa kami terhadapmu, Ya Allah. Dosa yang membina jurang, yang menjauhkan kami denganmu. Ampunkan dosa kami dengan ayah dan ibu kami. Ampunkan pula dosa ayah dan ibu kami denganmu, Ya Allah. Kami memohon merayu, Ya Allah. Itulah ibu yang kandungkan kami 9 bulan 10 hari, lahirkan kami hingga koyak raba isi dan kulitnya. Besarkan kami dengan susu yang kami minum dari tubuhnya.
tulang temulang, kulit, daging, darah dan roma ini dari susunya ibu. Ampunkan ayah kami ya Allah, nama yang dibintikan dengan nama kami ya Allah, lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramadan membawa kenangan dengan ayah dan ibu, mereka yang sibuk siapkan juadah berbuka dan bersahur, sanggup bergolok gadai berikan baju untuk menukarkan bahawa ini hari raya ya Allah, berbeza dengan hari lain. Tetapi baju ayah ibu tetap tidak berganti ya Allah. Ya Allah, ampunkan mereka dan ampunkan kami semua. Ampunkan semua yang terlibat dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru pagi ini. Ampunkan seluruh rakyat Malaysia, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat jua seluruh dunia. Ya Allah, angkat wabak bencana bersempena rahmatnya Ramadan. Hilangkan COVID-19 dari dunia ini ya Allah. Ya Allah, aman makmurkan bumi Malaysia, ibu pertiwi tanah air tercinta ini ya Allah. Rahmati berkati kami selalu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga lunas sirah takbir raya sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua sidang betul sekalian dapat mengambil pengajaran juga intipati yang terbaik. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada besok hari istimewa Syawal, iaitu dengan tajuknya Sunnah 1 Syawal bersama dengan Da'i Hakim dan juga Ustaz Roslan Muhammad kita. Jadi saya Da'i Luqman mewakili barisan kru produksi rancangan Tanyalah Ustaz mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan sidang betul sekalian, yang baik itu datang pada Allah, yang buruk, yang lemah itu datang daripada asbab kelemahan diri saya sendiri. Bertemu lagi dalam episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.